Bukan lagi satu rahsia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para menteri, timbalan-timbalan menteri dan juga Perdana Menteri Kerajaan Kutu Babi ini memang semuanya tak boleh pakai. Tetapi dalam ramai-ramai mereka itu, ada seorang menteri yang memang kita rasakan paling tak boleh pakai di antara ramai-ramai menteri tersebut. Dan sepatutnya menteri ini dah lama dihumban ke dalam loji kumbahan. Siapakah dia? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Video ini telah dirakamkan pada tarikh 30 Oktober 2023 waktu asar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ini dalam podcast Keluar Sekejap, Tengku Mahkota Johor TMJ telah memberikan pandangan betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalami kesukaran untuk memulihkan negara ini kerana beliau mendapat satu pasukan yang tidak bagus. Dalam erti kata lain, TMJ nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dikelilingi oleh mereka yang langsung tak boleh pakai. Saya ada sedikit bersetuju dan juga sedikit tidak bersetuju dengan paduka Tuanku TMJ. Saya bersetuju betapa menteri-menteri dalam kerajaan Kutu Babi ini memang tak boleh pakai belaka. Anda sebutlah satu nama mana-mana menteri pun, pastinya saya akan katakan dia langsung tidak perform. Tetapi dalam masa yang sama, saya kurang bersetuju sekiranya TMJ hendak menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai mangsa keadaan. Kerana bak kata pepatah Cina, ikan yang busuk itu bermula dari kepala. Maka jikalau kabinet itu tidak perform, ini kerana mereka telah diketuai oleh seorang ketua yang langsung tidak perform. Betul atau tidak? Tetapi balik kepada tajuk kita tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana saya telah mengatakan begitu ramai sekali menteri di dalam kerajaan Kutu Babi ini, mereka ini semua tidak perform. Tetapi daripada ramai-ramai itu, ada seorang menteri yang memang langsung tidak perform sampai mendatangkan rasa pelik bagaimanakah beliau dilantik menjadi menteri at the first place. Dan orang itu ialah Menteri Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Minta maaf Abang Mat dengan saya memang sudah kenal lama, tetapi saya terpaksa mengkritik beliau kerana apa yang beliau lakukan sebagai Menteri Keterjaminan Makanan langsung tidak mendatangkan apa-apa yang hasil yang terbaik untuk masyarakat negara kita ini. Semua tahu Abang Mat seolah-olahnya macam terlampau slow untuk bertindak sebagai Menteri Keterjaminan Makanan. Bukannya tiada pihak yang telah menyuarakan kerisauan mereka berkenaan dengan isu keterjaminan makanan, terutamanya menjelang hujung tahun 2023 ini, sama ada akibat daripada cuaca buruk ataupun masalah peperangan dan pelbagai lagi. Tetapi Abang Mat sentiasa mengatakan bekalan cukup, harga tidak akan naik dan macam-macam lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua tahu apakah yang telah berlaku. Kita pernah beritahu beras akan mengalami krisis. Abang Mat kata tak akan alami krisis. Tengok-tengok kita sedang berhadapan dengan krisis beras yang sangat-sangat teruk hingga menyebabkan harga beras import menjadi naik dengan mendadak, manakala beras tempatan pula gaib seperti anak-anak papa yang langsung tak muncul-muncul selepas Mat Sabu mengumumkan harga ayam bakal diapungkan. Tetapi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu baru satu. Yang terkini berkenaan dengan harga ayam, saya hendak memetik kenyataan Datuk Seri Muhammad Sabu ketika sidang media mengumumkan harga ayam bakal diapungkan. Cuba anda tonton ini. Penambatan subsidi ayam ini telah mengambil kira situasi dan tren semasa bekalan serta harga ladang dan kos pengeluaran ayam telah mulai stabil, yang menyumbang kepada harga pasaran semasa kini berada di bawah harga shilling. Di sini kita dapat perhatikan Mat Sabu mendakwa harga pasaran ayam pada ketika ini berada di bawah paras harga siling. Tetapi saya yakin anda bukannya pelupa. Saya yakin anda memang ingat dengan jelas, baru minggu lepas, bahkan sampai ke awal minggu ini, beberapa tempat di Malaysia ini menyaksikan harga ayam meningkat sehingga RM12 sekilo. Dalam keadaan harga ayam masih lagi ada kawalan. Tetapi kita tidak pernah mendengar walaupun sekali kenyataan daripada Mat Sabu berkenaan dengan perkara tersebut. Sedangkan perkara itu telah pun dilaporkan dalam media-media. Bukan tidak dilaporkan, bukan sekadar cakap-cakap kosong. Bahkan saya juga pernah membuat video untuk mengulas tentang perkara tersebut baru-baru ini. Tetapi Mat Sabu langsung tidak bersuara berkenaan dengan kenaikan harga ayam yang mendadak pada minggu lepas. Sebaliknya, Mat Sabu terus mengatakan harga ayam berada di bawah harga siling.
apakah penipuan yang cuba Mat Sabu lakukan kepada rakyat Malaysia pada ketika ini? Adakah beliau menyangkakan yang kita ini duduk di bawah tempurung? Kita tidak tahu tentang perkembangan situasi di luar sana, maka Mat Sabu pun ingat yang kita ini tak tahu apa-apa. Sedangkan kita tahu dengan jelas betapa harga ayam memang mencanak-canak naik walaupun harga siling masih lagi belum dihapuskan. Jadi kita rasa pelik. Di manakah perginya Mat Sabu ketika harga ayam naik dengan mendadak pada minggu lepas? Kenapa tak ada satu pun kenyataan yang dikeluarkan oleh Mat Sabu berkenaan dengan kenaikan harga yang mendadak tersebut? Tiba-tiba bila nak umumkan harga ayam bakal diapungkan 1 November ini, barulah dia datang untuk membuat ucapan tersebut dalam bentuk press conference. Itu yang kita rasakan Mat Sabu ini sebenarnya sangat-sangat tidak perform sebagai Menteri Keterjaminan Makanan. Adakah beliau dilantik sebagai Menteri Keterjaminan Makanan kerana background beliau yang merupakan pelajar dalam jurusan kulinari? Tetapi kena ingat, pelajar kulinari kerja dia memasak makanan dan juga menghabiskan makanan, bukannya membekalkan makanan. Jadi untuk meletakkan seseorang yang tak pandai tentang bahagian untuk keterjaminan makanan sebagai Menteri Keterjaminan Makanan, inilah bahana yang dihadapi oleh rakyat Malaysia pada ketika ini. Minta maaf amat sahabat lama, tetapi saya harus nyatakan yang benar dan anda memang langsung tidak layak, tidak pantas untuk menjadi Menteri Keterjaminan Makanan. Anda gagal mengawal masalah beras, anda gagal untuk mengawal masalah ayam, anda gagal untuk mengawal masalah telur. Apa yang anda boleh kawal sebenarnya?